Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini. Kita ambil sedikit masa insya-Allah, seperti mana biasa, 2-3 minit di awal sesi kita, untuk kita sharekan dulu majlis kita pada pagi ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain, supaya dapat sama-sama kita ambil manfaat daripada kapsul 15 minit Syama'il kita pada pagi ini dalam siri yang ke-22 pada hari ini insya-Allah. Jadi sementara kita bantu sharekan majlis kita, sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah, dan boleh tuliskan juga di ruangan komen untuk visualnya bagaimana pada pagi ini, suaranya okey ke tak, supaya kalau ada yang tak betul kita boleh betulkanlah. Suara tak clear ke apa ke, kod mic tercabut ke, boleh kita betulkan insya-Allah, supaya pembelajaran kita pada pagi ini lancarlah, kerana teknikal itu akan membantu kepada kelancaran majlis insya-Allah. Jadi kita bantu sambil-sambil kita berselawat insya-Allah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat sama-sama lagi kita pada pagi ini sambung lagi bacaan kitab Syama'il kita, bab yang ketiga, tiga hadis yang terakhir dalam bab sebelum kita masuk bab 4 insya-Allah besok hari. Jadi kita habiskan 3 hadis insya-Allah pada pagi ini. Ahlan wa sahlan yang baru masuk dalam sesi live kita pada pagi ini, kapsul 15 minit. Cik Atrash ada, Puan Siti Hawa, Puan Elvira, Puan Nurizita, dan juga bersama kita ahlan wa sahlan diucapkan. Yang ucapkan salam pada saya jawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kesejahteraan, keberkatan dan juga kerahmatan daripada Allah Ta'ala dapat kepada kita semua insya-Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Hadis yang ke-29. Wa anhu bihi qala haddatsana Suwaid bin Nasr qala haddatsana Abdullah ibn al-Mubarak an Ma'mar an Thabit al-Bunani an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi udhunaihi. Daripada Sayyidina Thabit al-Bunani, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita ambil sikit perawi hadis ini. Thabit al-Bunani adalah daripada kalangan tabi'in, yang mana merupakan menantu kepada Sayyidina Anas bin Malik.
yang mana kedua-duanya adalah bahagian daripada awliya-illahi ta'ala, awliya-illahi salihin, orang-orang saleh daripada kalangan wali-wali Allah. Anas bin Malik, sahabat Nabi yang khidmat dengan Nabi 10 tahun. Di awal-awal siri Syama'il kita dulu, kita dah jelaskan sedikit tentang Sayyidina Anas bin Malik yang khidmat dengan Nabi 10 tahun. Kemudian menantunya iaitu Thabit Al-Bunani ni daripada kalangan tabi'in, generasi yang di bawah lagi daripada sahabat. Akan tetapi sangat-sangatlah alimnya dengan kezuhudannya, dengan abid. Riwayat ataupun manaqib disebutkan Thabit Al-Bunani ni adalah orang yang Allah Ta'ala kurniakan dia solat di dalam kuburnya. Dan itu dilihat sendiri oleh orang yang sahabat dia, dua orang yang menguruskan jenazah beliau. Dan kata yang berlaku itu masa yang sahabat dua orang ni uruskan jenazah Thabit Al-Bunani ni, disebutkan aku apabila uruskan dah tutup dengan bata apa semua, bata tu jatuh dan kami berdua melihat akan ayahmu, ditanya kepada anak dia, ayahmu solat di dalam kuburnya. Maka apa yang dijawab oleh anak Sayyidina Thabit Al-Bunani, yang dijawab oleh anaknya adalah, itulah doa ayahku sepanjang harinya sewaktu qiyamul lailnya di dalam solatnya selama 40 tahun. Selama 40 tahun dia berdoa untuk itu. Apa doanya yang kami anak beranak ni dengar saban hari? Doa dia dalam qiyam dia. Doa dia adalah, ya Allah, kalau ada selain daripada para anbiya, selain daripada para nabi yang engkau anugerahkan solat di kuburnya, maka kau jadikanlah orang itu Thabit Al-Bunani. Doa dia lah. Dia sangat mencintai solat. Dia suka sangat semayang. Dalam manaqibnya disebutkan, Thabit Al-Bunani solat malam 300 rakaat setiap hari. 300 rakaat, tuan-tuan. Banyak sangat. Dia suka sangat solat. Dan Allah Ta'ala berikan dia takrim lah, kemuliaan, dengan dijadikan dia solat di dalam kuburnya. Hidup dia dengan solat. Solat tu bukan untuk amal dia dah, sebab amal waktu hidup saja. Tapi waktu mati ni adalah Allah Ta'ala nak tunjuk sama ada ihanah, penghinaan, ataupun takrim, ataupun kemuliaan. Allah memuliakan seseorang kerana hidupnya yang cukup-cukup menjaga kepada ibadah ataupun perhubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam manaqibnya disebutkan dia solat 300 rakaat saban hari, dan bila masuk saja waktu subuh, kedengaran saja azan subuh, dia akan tersandar, akan terduduk, dan dia kata Thabit Al-Bunani telah kalah kepada para abid. Thabit kalah pada abid. Maksudnya apa? Allah, habis dah waktu malam. Aku nak solat lagi, tak cukup lagi solat. Tapi sebab dah masuk waktu subuh, maka habislah qiyamul lail. Qiyamul lail tak ada waktu dah lepas subuh. Kan? Jadi itu berkenaan dengan Sayyidina Thabit Al-Bunani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Baik. Jadi beliau ambil daripada mertua beliau, Sayyidina Anas bin Malik. Yang mana beliau kata, anak murid lah, anak murid. Thabit Al-Bunani ni anak murid kepada Sayyidina Anas bin Malik. Banyak hadis-hadis riwayat Sayyidina Anas dipegang oleh Sayyidina Thabit Al-Bunani. Maafkan saya, bukan menantu, anak murid. Yang menantu Ibnu Sirin. Ibnu Sirin dengan, saya silap Sesungguhnya rambut baginda Rasul SAW mencapai ke pertengahan keduanya. Yang ni kita pun dah sebut di awal, ada riwayat yang lain kan. Sebutnya rambut Nabi mencapai kepada pertengahan dua telinga, ansafi udunaihi. Jadi Sayyidina Thabit Al-Bunani ni golongan tabi'in, dia sentiasa ikut. Jadi murid itu memang kalau dia nak jadi alim, dia follow. Dia akan ikut guru dia. Tengok kisah dalam surah Kahfi kan. Kisah dalam surah Kahfi. Nabi Musa, Allah Ta'ala nak buktikan pada Nabi Musa, fauqa kulli dhi ilmin ilma. Di atas setiap sesuatu yang ada ilmu, sebenarnya ada lagi yang lebih berilmu. Khususnya kalau yang di atas sekali adalah ilmu Allah. Yang paling besar lah.
berbanding dengan ilmu makhluk. Dia ilmu makhluk ni terhad. Bila terhad, nak buktikan pada Nabi Musa, kamu walaupun ada banyak ilmu, tapi aku ada kurniakan kepada orang lain apa yang kamu tak ada. Jadi, di atas setiap orang ada ilmu, masih ada lagi orang yang lebih berilmu. Jadi begitu. Maka kita yang tak ada ilmu, kita kena follow, kena ikut orang yang ada ilmu. Jadi tengok macam mana Nabi Musa minta izin pada Nabi Khidir. Nabi Musa minta izin pada Nabi Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma rusyda, kan? Adakah hal attabi'uka? Dia minta izin tu apa? Boleh tak I follow you? Kan? I nak follow supaya an tu'allimani mimma rusyda. Kan, supaya engkau dapat ajarkan aku sesuatu yang maknanya memberi petunjuk. Kan? Jadi dia tak sebut dulu bab belajar tu dulu. Dia yang pertama dia ikut. Hal attabi'uka. Maka seseorang apabila dia nak memahami agama, dia kena mengikuti kepada pengajian. Kan, dia kena ikut, dia kena follow. Jadi kalau tak follow, maka akan banyak tertinggal. Sebab tu saya banyak kali sebut juga, kan, ada banyak ulama-ulama dulu, mereka ni jadi ulama hanya kerana khidmat mereka. Khidmat tu apa? Khidmat tu kerana mereka follow. Ramai orang, ada orang jadi tok guru hanya kerana dulu masa dia duduk dengan tok guru dia tukang bawa beg tok guru dia. Mana tok guru dia pergi, dia ada. Maka dia dapat turunkan kerohanian gurunya, jadi murabbi dia, dan akhirnya Allah Ta'ala kurniakan dia ilmu laduni. Allah Ta'ala kurniakan dia ilmu daripada sisi Allah SWT kerana dia follow, ikut. Bila dia follow, dia banyak masa bersuhbah dengan guru tadi. Bila masa banyak bersuhbah dengan guru tadi, akan banyaklah pula pengajaran yang dia dapati daripada guru tadi. Maka itulah yang berlaku kepada Sayyidina Thabit Al-Bunani, anak murid kanan kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Jadi tentang rambutnya tadi disebutkan itulah. Dalam satu hadis disebutkan, man kana lahu sya'run falyukrim sya'rahu. Barang siapa yang ada rambut, Allah Ta'ala kurniakan rambut, maka hendaklah dia memuliakan rambut dia. Muliakan rambut dia macam mana? Dijagalah kebersihannya, dijaga kekemasannya, disikat rambutnya dan sebagainya. Jadi Nabi daripada atas turun sampai ke tengah dua telinga. Jadi kalau kita sekarang macam mana? Follow lah. Kena follow lah. Mana-mana pengajian yang kita nak mengaji, yang mana kita rasa kurang lagi. Saya Quran kurang lah. Ikut pengajian Quran. Cari pengajian Quran. Saya tajwid lah. Baca dah okey dah, tapi tajwid ingat-ingat lupa. Cari pengajian tajwid. Follow. Dan ikuti dia. Kalau tak ikut macam tu, dia payah. Dia akan terlepas. Akan terlepas banyak perkara. Macam dalam hadis Nabi pun sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, kan. Siapa yang melalui satu jalan kepada menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan jalan dia ke syurga. Kita ni sebenarnya sedang jalan ke syurga lah. Sebab tu kena ikut, follow jalan tu. Mana ada orang melompat, kan. Kalau lalu highway tu, nak ke utara tu, dia ikutlah dia punya flow dia. Bukit Beruntung. Lepas Bukit Beruntung apa? Tanjung Malim. Lepas Tanjung Malim Tapah. Lepas Tapah Ipoh. Mana ada orang Tanjung Malim tiba-tiba terus ke Ipoh. Mana tak lalu apa? Melompat lah dia, kan. Melompat dia. Lalu jalan tu kan dia lalu, follow tu. Ikut je flow, follow the flow. Kan? Follow the flow. Itulah jalan yang dilalui. Baik. Panjang kita kat situ. Cerita Thabit Al-Bunani pula panjang. Hadis 30. Wabihi ilahi qala hadatsana Suwaid bin Nasr qala hadatsana Abdullah bin Mubarak an Yunus ibn Yazid an Zuhri. Ana Abdullah. Ana ni bukan saya ya. Ana ni adalah singkatan akhbarana bagi dalam ulum hadis disebut samalah dengan akhbarana, sama dengan haddatsana tadi, untuk menjimatkan space, dipendekkan. Macam nak tulis UKM lah. UKM Universiti Kebangsaan Malaysia, banyak kali nak sebut, payah agak, potong. Jadi ana tu adalah akhbarana sebenarnya, telah menceritakan kepada kami. Abdullah bin Utbah an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana al-musyrikuna yafriquna ru'usahum
Wa kana ahlul kitabi yusdiluna ru'usahum wa kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fima lam yu'mar fihi bi syai'in thumma faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Ini panjang juga ni nak syarah ni. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada awalnya menyikat rambut baginda. Ni cerita macam mana Nabi sikat rambut. Ke belakang. Jadi asalnya Nabi sikat belakang. Sikat belakang. Okey. Sedangkan orang-orang musyrik menyikat rambut mereka dengan membahagi dua ke kiri ke kanan. Orang musyrik, majusi ke apa ke, dia orang bagi rambut belah. Belah lah ke kiri ke kanan, belah. Belah tengah ke, belah tepi ke, tak kisahlah. Belah itu sendiri adalah bahagian daripada membelah itu adalah yang dilakukan oleh orang musyrik pada masa itu. Dan ahlul kitab pula, ahlul kitab adalah Yahudi Nasrani. Mereka menyikat rambutnya ke belakang. Jadi Nabi ikut macam mana cara ahlul kitab menyikat rambut. Kan? Ikut cara Yahudi dan juga Nasrani menyikat rambut. Nabi sikat ke belakang. Dan baginda SAW lebih gemar untuk muwafaqah, bersetuju dengan ahli kitab selagi mana perkara itu tidak diperintahkan sesuatu pun. Jadi hati Nabi dekat dengan ahli kitab tadi kerana apa? Kerana agamanya agama samawi. Ahli kitab, kaum Yahudi diutuskan banyak nabi-nabi mereka daripada kalangan kaum Bani Israel. Kaum Nasrani pula diutuskan kepada mereka Nabi Isa diberikan kitab Injil. Kaum Yahudi diberikan kitab Taurat. Maka agamanya agama samawi. Jadi ahli kitab ni Nabi lebih dekat dengan mereka. Maka disebabkan itu, Nabi sikat rambut pun Nabi ikut kepada orang ahli kitab. Maknanya biar samalah. Kenapa ni? Kenapa? Kerana ahli kitab, dia daripada segi akidahnya pun dia lebih dekat dengan Islam lah. Mereka percaya kepada Nabi. Kalau yang lain tu mengarut sikit kan. Kalau orang musyrikin, dia sembah patung, dia sembah matahari, dia sembah apa-apa tu, maknanya akidahnya jauh sikit lah daripada Islam. Dia orang pun tak ada Nabi kan. Jadi ahli kitab ni lebih dekat dengan Islam daripada segi akidahnya. Allah turunkan surah Rum kan. Ghulibatum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin kan. Jadi surah Rum tu Allah Taala turunkan cerita tentang Rum kalahkan Persia kalahkan Rum dan Rum kalahkan balik Persia. Dalam ayat wa yauma idzin yafrahul mu'minuna binasrillah. Di hari itu orang-orang yang beriman gembira bila Rom kalahkan balik Parsi. Jadi yang sangkut tadi sangkut ada orang call. Okey, dah okey dah. Saya pun tak tahu ni dekat mana saya bercakap tadi ni. Cakap straight je. Dapat ke tak dapat. Kita berkenaan. Alhamdulillah. Dah okey dah kot. Okey, tadi kita cerita tentang ahli kitab lah. Kita cerita tentang ahli kitab. Kemudian Nabi sikat rambut sama dengan ahli kitab kerana dakwah. Kerana dakwah. Kerana ahli kitab itu daripada segi agamanya dekat dengan kita kerana agama samawi. Mereka dikurniakan, dihantarkan, diutuskan Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Dan juga diutuskan Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Jadi Nabi nak dakwah orang-orang daripada ahli kitab ini. Nabi cari poin yang boleh sama dengan mereka. Cari poin yang boleh sama dengan mereka. Maka Nabi pun sikat rambut ke belakang. Okey, itu pada permulaannya. Pada permulaannya. Kemudian dalam hadis ni sebut, Nabi lebih gemar untuk muwafaqah, bersetuju dengan ahli kitab selagi perkara itu tidak diperintahkan sesuatu pun. Jadi tak ada apa-apa perintah daripada Allah untuk berkhilaf, maka Nabi tak ada masalah lah untuk berkhilaf. Jadi ni hukum riwayat ahli kitab ni ada 3 jenis lah.
Yang kita panggil Israiliyat ni kan. Yang pertama adalah no comment, keep silent. Tak ada apa-apa kan. Kalau kita sampaikan, nak kata dia betul, takut bohong pula. Nak kata dia bohong, takut betul pula. Jadi no comment. Israiliyat, riwayat daripada Bani Israel ataupun daripada ahli kitab menyebutkan demikian, maka kita cakap macam tu je lah. Sebab dia pun tak ada unsur-unsur apa-apa. Kan? Yang kedua, silakan nak bersetuju, nak muafakah, boleh. Daripada segi mana yang tidak bercanggah. Contohnya puasa 10 Muharram, puasa Ashura tu. Itu asalnya dilakukan oleh Bani Israel kerana bersyukur kepada Allah. Allah selamatkan Nabi Musa daripada kejaran Fir'aun. Musa. Kita sebenarnya lagi layak syukur pada Allah. Jadi Nabi suruh puasa juga. Sama dengan orang Yahudi. Orang Yahudi puasa. Kita pun puasa juga 10 Muharram. Jadi itu tak bercanggah. Maka boleh untuk diambil. Cuma secara umumnya Nabi kata apa khalifil Yahud kan. Kalau boleh carilah juga bezakan dengan orang-orang Yahudi. Maka disuruh bezakan tadi. Nabi suruhlah puasa juga. Nabi kata kalau umur aku panjang 9 Muharram aku nak puasa juga. Namanya hari Tasu'a. Jadi itu ikut orang Yahudi lah asal dia. Dan yang ketiga adalah larangan terus. Nabi kata wallahi law kana Musa hayyan wa ma wasi'ahu illa ittiba'i. Demi Allah, kalau Nabi Musa tu masih hidup, tidak ada bagi dia keluasan melainkan hanyalah mengikut kepada aku. Maka yang larangan ini adalah riwayat ataupun Israiliyat yang bercanggah dengan agama kita. Maka tak boleh riwayatkan. Sebab ini permintaan daripada seorang sahabat lah. Bawa lembaran Taurat nak baca dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, nak baca Taurat. Tak cukup ke Quran? Quran dah turun, cukup lah. Kan? Jadi Nabi Musa tu kalau hidup lagi, dia pun kena ikut aku. Maknanya syariat yang ada dalam Quran tu sudah memadai. Maka itu kedekatan lah Nabi dengan ahli kitab. Dan akhirnya pun membahagikan rambutnya. Last Nabi tukar. Mula-mula rambut ke belakang. Kita sebut tadi apa tujuannya dakwah. Tapi ahli kitab ni begitulah. Kalau dah keras hati tu keras hati juga, tak mau kan. Tak mau juga. Yahudi Nasrani mereka tetap banyak yang memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di samping adalah yang menerima dakwah banyak juga. Yang keras tu keras juga. Jadi Nabi pun akhirnya membelah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi membelah rambut itulah yang sunnah kerana dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirnya. Berterusan Nabi belah rambut. Jadi kalau kita ada rambut, maka dibelahlah rambut tu untuk, dan niatkan ni Rasulullah belah rambut, maka aku pun belah juga rambut aku untuk ittiba. Hadis yang sama juga dengan hadis sebelumnya. Wa bihi qala hadatsana Abdul Rahman ibn Mahdi an Ibrahim ibn Nafi' Ummi Hani qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dha dhafaira arba'in. Kata Ummu Hani radhiyallahu anha, aku melihat baginda Rasul melinkan bahagian. Ini kita dah bincang 21 berkenaan dengan mengikat rambut. Insya-Allah khusus menceritakan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikat rambut. Ditarik balik tadi kita detail berkaitan sallallahu alaihi wasallam menyikat rambut. Insya-Allah esok